Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pendengar channel Studio 9. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Studio 9. Jangan lupa untuk tekan butang loceng juga untuk stay up to date bersama kami. Aduan bukan senjata. Dalam episod kali ini, kami akan mengupas topik berkenaan aduan integriti dalam kalangan kaki tangan UMS. Kita akan mendalami bagaimana sebenarnya sistem pengurusan aduan integriti ini dilaksanakan. Termasuklah bagaimana organisasi itu memberi perlindungan kepada pemberi maklumat, menguruskan aduan anonymous, serta menangani isu aduan palsu dan fitnah di UMS. Hari ini kita bersama Ketua Pentadbiran Bahagian Integriti UMS, Puan Maslina Saibah. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Okay Puan, hari ni kita punya topik quite kompleks ya. Betul. Sangat kompleks sebab yalah kita jarang-jarang berani dekati topik ni, aduan kan, siapa mau jadi perepot kan. Betul. Okay Puan, boleh Puan kongsikan dalam konteks UMS ni, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan aduan integriti? Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih dulu pada Studio 9 atas jemputan pada hari inilah dan sentiasa mengalung-alungkan bahagian integriti untuk kita sama-sama lagi kan mengukuhkan lagi ataupun menginstitusikan lagi budaya integriti di UMS ni lah kan. Tapi berbalik pada soalan moderator tadi kan, berkenaan dengan konteks UMS ni untuk apa yang dimaksudkan tentang aduan integriti. Actually, aduan integriti ni dia merujuk kepada sebarang laporan atau maklumat yang berkaitan dengan salah laku. Ataupun ada juga aduan ini disebabkan oleh pelanggaran etika ataupun ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam organisasi lah. Selalunya yang telah dikuatkuasakan. Jadi dia bukan sekadar aduan biasa. Mungkin orang bilang mungkin aduan rosak tandas ke apa, bukan. Sebenarnya aduan integriti ni dia mestilah berkisarkan ataupun mengalami ada elemen macam amanah kan, ataupun integriti dan tadbir urus itu sendirilah. Kalau di UMS, setiap aduan ni dia akan diuruskan berdasarkan garis panduan yang kita sudah kuatkuasakan lah. Jadi kita akan follow je garis panduan yang itu. Okey Puan, bila bercakap tentang pemberi aduan ni kan, semestinya kita mau tahulah siapa pemberi aduan tu kan. Tapi ini caranya sebenarnya. Macam mana sebenarnya UMS melindungi si fulan yang memberikan maklumat tersebut supaya dia tidak terdedah dan terancam dengan risiko tindakan balas dengan orang yang dia buat aduan tu. Okey, berbalik kepada soalan moderator tu kan tadi, kita perlu faham dulu ada dua konsep yang berbeza lah kan. Dalam konteks UMS ni dia ada aduan dan maklumat. Ada dua, aduan dan maklumat. Jadi kalau aduan ni dikemukakan, dia pengadu tu mesti bagi kerjasama dengan kita, dengan bahagian integriti ni sepenuhnya sampailah pengurusan aduan ni selesai. Dia termasuk sekiranya ada tindakan dan memerlukan prosiding tata tertib, ataupun aduan itu jika terlalu besar, dia akan terus ke mahkamah lah jika perlu. Tapi kalau maklumat ni pula, saya tidak nafikan jugalah ada juga orang yang takut-takut nih buat laporan kan. Jadi dia tidak mau identiti dia ni diketahui oleh orang ramai. Jadi dalam hal ini kita akan tafsirkan individu ini adalah pemberi maklumat. Okey? Pengadu dan pemberi maklumat. Dia dua individu yang berbeza, tafsiran yang berbeza dalam konteks UMS ni. Jadi untuk pemberi maklumat ni hanya pegawai yang menerima maklumat saja yang akan mewakilkan individu itu untuk pelaporan. Contoh, saudari moderator buat aduan untuk sebagai pemberi maklumat kepada saya dan saya je akan tahu. Tiada orang lain tahu termasuk pengarah saya sendiri. Jadi dia punya maklumat tu hanya orang penerima maklumat tu saja yang akan tahu. Okey? Jadi identiti pengadu tu dan pemberi maklumat tu akan terjaga. Betul. Dan jaminan dia ni macam mana Puan? Dia ada macam sign agreement ke ataupun recording ke, macam mana tu ya Puan? Kita sediakan satu borang sajalah, kita akan rekod maklumat saja. Tapi pelindungan dia tu terhad kepada identiti pemberi maklumat tu jelah. Tapi dia ada syarat-syarat yang ditetapkan. Soalan pertama yang selalu saya akan tanya, adakah maklumat yang kamu beri ni telah diberikan kepada orang lain? Ataupun orang lain yang saya maksudkan, contoh dia sudah laporkan kepada pengarah jabatannya ataupun pihak berkuasa dan sebagainya. Kalau macam tu,
sukar sikitlah untuk kita pelihara identiti dia. Jadi pemberi maklumat ni ada syarat-syarat dan kriteria yang kita telah tetapkanlah. Tapi untuk tahu lebih lanjut, kita minta warga UMS ni untuk refer pada dasar perlindungan pemberi maklumat ataupun datang sendirilah ke pejabat lagi mudah. Macam gitu. Okey Puan, tadi Puan ada sebut tentang pemberi maklumat atau pengadu ni untuk mengisi borang. Betul. Tapi daripada kita minta mereka datang dulu ke pejabat, terus kita cuba break it down sinilah dulu kan. Okey. Mungkin Puan boleh ceritakan secara ringkas macam mana mereka boleh macam mana pengadu ni, aduan mereka diuruskan dari awal sampai habis secara ringkas lah. Secara ringkas, untuk pemberi maklumat atau aduan? Saya bagi dua-dua lah kan. Kedua-dua lah. Actually, aduan dan maklumat tadi dia sama-sama diuruskan oleh garis panduan yang sama. Sebab dalam konteks UMS ni, aduan integriti ni sebenarnya diuruskan sepenuhnya oleh bahagian integriti lah, kan? Jadi macam saya cakap tadi, aduan integriti ni bukan aduan kerosakan fasiliti lah. Kalau fasiliti kita lapor lah pada jabatan yang berkaitan. Jadi setiap aduan ni kan ada saluran yang berbeza. Saya perlu tegaskan sekali lagi, bahagian integriti menguruskan aduan integriti. Bukan apa, ada juga yang lapor rosak tandas. Alah. Jadi Alah. bukan kami orangnya, tapi kami bukanlah terus menolak, kami akan salurkan jugalah kepada jabatan yang berkaitan kan. Tapi kita mau berikan kefahaman kepada warga lah berkenaan dengan aduan-aduan ni. Jadi berbalik pada soalan tadi, macam mana sesebuah ataupun sesuatu aduan itu diuruskan. Apabila aduan diterima, kita akan rekodkan lah, kita akan daftarkan dulu pada satu platform yang kita telah tetapkan lah oleh pegawai yang bertanggungjawab. Setakat ini untuk universiti, pegawai yang bertanggungjawab mendaftarkan tu adalah diri saya sendirilah. Okey? Bila saya daftarkan itu, kami akan bawa bentang dalam satu jawatan kuasa yang diberi nama jawatan kuasa menilai maklumat. Jawatan kuasa menilai maklumat ni dianggotai oleh kaki tangan di bahagian integriti lah buat masa ini. Tujuannya jawatan kuasa ini kan untuk membuat penilaian kepada aduan-aduan ataupun maklumat yang kami terima tadi itulah. Jadi apabila penilaian dilakukan, tindakan selanjutnya itu pun akan berdasarkan penilaian tadi. Okey, saya bagi contoh lah kan. Kes gangguan seksual kan. Kes gangguan seksual selalunya kita akan, setelah kita buat penilaian, kita akan buat tindakan pengesanan dan pengesahan. Mungkin ada sudah nih kita punya pendengar yang tak tahu nih apa nih pengesanan dan pengesahan. So basically pengesanan dan pengesahan ni atau ringkasan dia lah kan, saya panggil PNP lah kan. Sebenarnya mudah dipahami sebagai proses siasatan, tindakan penyiasatan. Jadi pegawai yang bertanggungjawab akan laksanakan proses siasatan itulah untuk memastikan kes-kes itu benar-benar sahih. Jadi berbalik pada contoh gangguan seksual tadi, sekiranya JMM mengambil tindakan keputusan untuk tindakan PNP diteruskan dan tindakan PNP itu tadi mendapati memang berlaku kesalahan gangguan seksual. Kita akan edarkan tindakan seterusnya kepada urusan tata tertib yang diuruskan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang PPUU. Jadi ada juga sebenarnya dalam masa yang sama kita akan buat tindakan lain. Dia bukan satu aduan ataupun maklumat tu satu je tindakan, tidak. Contoh macam kes gangguan seksual tadi, kita akan ambil juga tindakan pengukuhan. Tindakan pengukuhan ni macam kita bagi kesedaran lah kan kepada warga agar kes-kes sedemikian dia tidak berulang lagi. Maklumlah, kadang-kadang kita ni buat sesuatu perbuatan tu tanpa kita sedar. Jadi kesedaran tu dan kefahaman sesuatu perkara tu dia perlu diteruskan sejalah. Ada juga tindakan penambahbaikan garis-garis panduan lah. Tapi yang paling pastilah kan, apa je pengurusan aduan tu dia mestilah diuruskan secara terus dan adil mengikut garis panduan yang kita tetapkan. Baik Puan, bercakap tentang pengukuhan ni, ialah Puan cakap pengukuhan ni untuk kita bagi kesedaran lah kan. Betul. Salah satu bentuk pengukuhan yang saya biasa nampak sejak saya student lagi, poster. Betul. Poster yang di library sering saya nampak, saya baca lagi. And then ada one time ni lecturer kami tanya, lecturer public relation, dia tanya, siapa di sini pernah nampak poster gangguan seksual? Unfortunately daripada 100 lebih student dalam kelas tu hanya tidak sampai 10 orang pun pernah nampak poster tu. Jadi seksual lah. Ya betul. Apa-apa poster tentang kesedaran apa-apa pun, pengukuhan apa semua. Jadi Puan, saya mau tanya, selain daripada alternatif melalui kesedaran secara
pengantungan poster, ada alternatif lain lagi kah yang bagian integriti sudah buat sebelum ni? So basically kan pasal gangguan seksual ni, kita sudah buat selain daripada poster tadi tu kan, kita juga sudah buat sesi ni lah, kalau orang panggil ceramah lah kan, kita panggil Tribunal Anti Gangguan Seksual. TAGS nama dia, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita lah kan, Kerajaan Persekutuan. Jadi di sana kita panggil juga pelajar-pelajar untuk dengar sekali lah untuk macam mana kita handle ni gangguan seksual ni. Macam apa jenis-jenis gangguan seksual dan sebagainya lah kan. Termasuk apa tindakan yang dorang boleh ambil ataupun uruskan sekiranya menghadapi kes gangguan seksual ni. Dia tidak terpakai di UMS sahaja, dia terpakai di luar juga. Tapi berbalik pada inisiatif yang lain tadi, selain daripada poster, ceramah dan sebagainya, sebenarnya kami sudah minta jugalah kan, kuasa-kuasa ni, pengukuhan ini terus dilaksanakan di peringkat fakulti lah, melalui pensyarah-pensyarah agar sentiasa memberi peringatan kepada pelajar-pelajar kita lah, agar kes-kes gangguan seksual ni tidak berlaku di universiti ini. Baik Puan, contohlah, walaupun kita sudah tetapkan garis panduan untuk melindungi pengadu dan juga pemberi maklumat, sudah pasti ada certain people yang tidak percaya ataupun try to manipulate garisan panduan ni. Contohlah, macam mana kalau ada jenis yang takut betul, jadi dia tidak ikut channel yang betul. In fact, dia guna dalam bentuk yang sangat halus, which is maybe surat layang ke begitu, ataupun aduan tanpa nama. Jadi macam mana bahagian integriti boleh selesaikan isu ni? Untuk diselesaikan tu sukar sikit lah kan, sebab kalau ada pengadu tadi, kita tahu siapa pengadu. Pemberi maklumat pun kita tahu, walaupun hanya satu orang sahaja yang tahu. Tapi kalau orang yang mau melapor tapi tidak identiti ni, susah sikit untuk kita handle case dia. Ada cabaran dia sendirilah. Tapi saya tidak nafikan memang ramai juga yang takut ni melaporkan. Sebab itulah saya rasa Studio 9 ni adalah platform yang sesuai untuk kita galakkan lagi kaki tangan untuk melapor. Jadi kenapa saya cakap tadi aduan yang tiada nama ni susah sikit kan? Sebab kita tidak dapat sahkan identiti pelapor tu. Tapi tidak bermaksud kalau aduan-aduan sebegitu kita terus ketepikan lah. Kita ada satu garis panduan, aduan anonymous lah kan. Kita akan handle aduan sebegini ni sama juga macam kita terima tadi. Kita akan nilai jugalah. Sebab saya ambil contoh lah kan. Selalunya yang begini ni mungkin kawan-kawan sendiri. Tapi sebenarnya jiwa dia punya menghalang agar salah laku ni berlaku ni lagi tinggi daripada nilai persahabatan tu. Sebab apa? Dia tidak mau lah kawan dia ni diambil tindakan sekiranya memang didapati berlaku kan. Contohnya contohlah, ini bukan berlaku di UMS lah. Okay. So contohnya macam pemandu kenderaan lah, dia bawa kereta jabatan, pergi pula tu pusat beli belah. Pusat beli belah kan, jadi di luar waktu berjabat. Jadi sepatutnya kereta jabatan dia kena ada kebenaran dan ada tujuannya lah sekiranya dibawa keluar kan. Tapi dia pula tu datang jalan pula dengan skandal. Jadi jadi si A ni pun ataupun rakannya lah kan, si Polan ni pun nampak, dia tangkap gambar. Dia takut mau lapor kan, mestilah dia selit bawah pintu kami kan, contoh. Tapi kita akan tengok juga kalau lengkap aduannya, ada tarikh, ada masa, ada tempat, macam mana dia nampakkan semua tu kan, dia nyatakan dalam aduannya ataupun surat layang lah, kita lagi faham kan. Kita akan tengoklah kalau dia sah ataupun tidak. Kita akan panggil orang-orang tu lah. Sebab saya mau maklumkan juga ni, sebab universiti ni mungkin dia bilang kalau aduan tanpa nama ni kita ketepikan terus lah kan, masuk bawah kapet. Tidak, kami tidak macam tu lah. Sebab sebenarnya perkara ni pun diambil serius oleh kita punya ahli lembaga pengarah, iaitu Dato' Ali Asgar Basri sebagai pengurusi jawatan kuasa integriti UMS lah kan. Dia katakan agar isu-isunya tidak diketepikan. Kita nilai, kita buat seperti biasa. Cuma ada cabarannya sendirilah dalam uruskan benda begitu. Sebab kenapa kita nilai juga, kita risau ada merit-meritnya aduan-aduan itulah. Jadi kita akan handle untuk aduan sedemikian menerusi garis panduan pengurusan aduan anonymous. Okay Puan, bercakap tentang situasi tadi kan, boleh saya tahu apa jadi dengan pemandu tu? Ini Gloria Mes kan? Masa ni kita tidak terima lagi aduan begitu. Alhamdulillah, maksudnya staf-staf kita ni boleh tan bagus. Tapi saya mau tahu apa kejadian pemandu tu?
Nanti kita jangan kita minta, sebab nanti berlaku di tempat kita, Alah. kasihan pemandu kendaraan kita kan. Itulah betul juga lah. Tapi pun bila cakap tentang situasi tadi kan, yalah, untuk kes beliau tu memang tiada ampun sudahlah. Masuk Tidak mall ampun. kan. Iya betul lah. Tapi macam mana kalau macam contoh mungkin berhenti di tepi jalan ke? Berhenti tepi jalan, lepas tu beli minuman tepi jalannya macam mana tu pun? Sebab tu dia, kalau kita gunakan kereta jabatan ni kan, dia ada kebenaran dia. Mungkin waktu tu dia tengah membawa pengarah dia sendiri, pengarah dia bilang kita singgah lah beli makanan kan. Adalah dia punya budi bicara di sana. Janganlah juga kita pergi singgah makan lapar nanti gastrik sakit. Kes lain pula. Oh, jadi sebab itulah ada pengesanan dan pengesahan. Dilakukan. Betul. Untuk pastikan satu-satu aduan atau maklumat yang kita terima tu disahkanlah sama ada berlaku atau tidak. Okey puan. Baik puan. Jadi bercakap tentang kes sebegini kan. Pernahkah ada individu yang menggunakan channel ni untuk menimbulkan ketidaksejahteraan? Maybe dia sengaja buat drama ke ataupun sabotage apa semua. Sebab ya dia beranggapan okey aku boleh buat aduan anonymous surat layang. Aku tak ada orang siapa boleh tangkap aku. Aku boleh kasih kena siapa-siapa saja. Jadi pernahkah kes ni berlaku puan? Setakat pengalaman saya lah kan, saya kena cakap pengalaman saya dalam menguruskan aduan ni, tiada lagi kes beginilah yang dijadikan senjata. Sebab semuanya memang berlaku lah kan. Maksudnya kita ni, warga UMS ni, dia bukannya membuat mengadu ni secara fitnah ataupun saja-saja. Alhamdulillah. Okey, baik puan. Tadi puan ada sebut garis panduan pengurusan aduan anonymous. Sangat ditekankan ialah siapa mau mengakukan dia buat aduan dan memberi maklumat. Semua mau jaga diri sendiri. Ya, setuju? Jadi puan, dari proses pengesanan dan pengesahan ni, apakah prinsip yang patut diikut ataupun etika dia lah keperluan yang penting untuk memastikan aduan tu bersifat adil dan tidak berat sebelah? Sebab itulah kita buat tindakan pengesanan tadi kan, kita akan panggil semua pihak yang berkaitan. Di sanalah diorang akan nyatakan apa yang berlaku, kenapa sesuatu itu dilakukan lah. Contoh macam kes tadi tu pun, kalau kita tahu pengadunya, kita akan tanya dia, betul ke yang kau nampak ni? Bukan AI kah? Kan, sebab tu PNP tu penting. Jadi kalau dalam PNP ni, kita ada proses dia kan, jadi dia mesti dilakukan dengan telus lah. Rahsia, integriti itu semua mesti ada dalam diri, dalam proses PNP itu. Jadi semestinya PNP ni dia memang perlu bebas daripada pengaruh luar. Jadi ataupun tiadalah tekanan. Jadi selalunya kalau PNP ni dia mesti kita elakkan untuk kepentingan peribadi lah. Pegawai yang bertanggungjawab tu lebih tahu sebenarnya apa yang dia perlu lakukan. Jadi sebenarnya PNP ni juga kita buat sebab kita sama macam saudari nyatakan sebentar tadi lah kan, kita mau elakkan anggapan berat sebelah sebentar tadi tu ataupun tidak adil lah. Mungkin orang bilang PNP ni untuk saya saja aja kan, untuk kenakan dorang ataupun untuk melancarkan kita punya proses, tapi tidak. PNP ni dalam aduan sebenarnya paling penting. Di sanalah laporan tu akan menentukan sejauh mana satu-satu aduan atau maklumat itu benar-benar berlaku atau tidak. Sebab tu saya perlu tekankan juga, ada juga nih yang kita panggil ni tidak bagi kerjasama kan? Ada. Jadi pengurusan aduan tu pun jadi lambat dan sebagainya. Jadi sukar sikit lah untuk kita buat penilaian dan keputusan tu dibuat. Sebab tu satu-satu aduan tu ada tempo dia untuk kita selesaikan. Dia bukan macam hari ni kita buat PNP esok selesai. Bukan semudah itulah. Termasuklah walaupun kes melibatkan student kan. Jadi sebenarnya saya kena tekankan lagi, sebenarnya proses ni penting supaya keputusan tu dibuat secara adil, seimbang dan berdasarkan fakta. Dia bukan persepsi. Jadi sebab itulah kan, kalau adalah kali yang kena panggil tu kan, harap-harap dapat memberi kerjasama sepenuhnya kepada pegawai yang bertanggungjawab. Betul lah, jangan takut kalau tak bersalah. Betul. Jangan takut. Sebab yalah, itu urusan dunia, nanti bawa ke akhirat macam mana? Sebab tu kita kena ingatkan, fikir dulu sebelum buat. Tadi puan ada mention pasal AI tau. Betul. Pernahkah ada kes orang guna gambar AI ke apa sebelum ni? Untuk setakat ini belum ada lagi. Sebab itu kita akan pastikan semua bukti tu dia perlu sah.
Selalunya adalah kita punya cara kan, sama ada kalau tangkap gambar kan kita ada details melalui telepon kita akan nampakkan. Nah, itu salah satu cara lah yang kita ambil untuk pastikan gambar itu tidak AI. Tapi saya tidak nafikan lah, kita risau juga kes-kes AI ini kan, banyak-banyak nanti dia bilang rupanya dia di pejabat, tapi orang fitnah dia pula di pusat beli bola tadi. Imago. Imago pula tuh tengok unduk ngadau. Alah. Puan, saya mau tahu lebih mendalam lah dalam bahagian integriti itu sendiri. Adakah setiap kaki tangan di dalam tu diberi latihan yang kondusif, intensif? Macam mana mau handle aduan sebegini, ataupun hanya terbahagi kepada kaki tangan yang certain only. Certain only. Tak semua lah. Tidak. Oh, tak, saya berbalik pada soalan saudara tadi. Saya paham maksudnya. Adakah kami ini diberi latihan lah bahkan atau kursus supaya handle case nih? So basically di bagian integrity ni setakat ini kami 5 orang saja. 2 orang pegawai, 1 orang penolong pegawai dan 2 orang kaki tangan pelaksana lah, grade N2. Jadi kami ni memang diberi latihan, sudah tentulah kan untuk handle satu-satu case, ataupun kami memang dihantar kursus lah supaya kita punya kemahiran tu menjadi penyiasat tu kan, terutamanya memang sentiasa bertambah lah. Sebab kenapa yang penting tu kan, kita risau dalam kita melaksanakan tugas tu adalah certain yang mungkin kita kurang pengalaman. Jadi kita tidak dapatkan info yang betul lah kan. Jadi latihan yang saya maksudkan tadi itu dia termasuk tentang etika, prosedur siasatan, kerahasiaan maklumat dan pengurusan aduan integriti. Tapi sebenarnya latihan ini dia tidak terhad kepada kami aja. InsyaAllah nanti kami akan panggil juga, akan berikan kepada rakan-rakan integriti yang sudah dilantik lah. Sebenarnya juga kan saudari kan, kami ada buat kursus penyiasatan juga sebelum ini dan diberikan kepada semua pegawai-pegawai yang pernah menjadi penyiasat lah orang cakap. Jadi maksudnya latihan itu dia tidak terhad pada kami saja, kami kongsikan juga kepada orang lain. Sebab setiap case itu pun sebenarnya ada juga fakulti terima, jabatan lain terima. Jadi kita kongsi kemahiran dan ilmu pengetahuan yang sama lah. Tujuannya supaya semua orang ini paham peranan masing-masing dan dapat laksanakan tugas tu dengan sebaiknya. Jadi Puan, rakan integriti ini terbuka kepada siapa sebenarnya? Staf saja kah? Buat masa ini kedua-dua galangan, yaitu rakan integriti ini daripada staf, daripada kaki tangan akademik dan kaki tangan pentadbiran. Ada juga pelajar, tapi jumlah dia masih kurang lah. Sebab kami ada satu lagi persatuan pelajar yang kita perkasakan menerusi Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Jadi dorang pun banyak membantu kami untuk laksanakan tindakan pengukuhan tadi tu. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya kami punya inisiatif untuk terus laksanakan aktiviti integriti ini diberi sokongan oleh semua pihak. Alhamdulillah. Baik Puan, sebelum kita akhiri rekaman hari ini, Puan ada apa-apa message terakhir kah Puan ingin sampaikan berkenaan aduan dan pemberi maklumat nih? Untuk aduan integriti kan, pada saya kan budaya buat aduan yang sehat ni sebenarnya menunjukkan organisasi kita ni dia masih ada sifat peduli untuk persekitaran kerja mereka lah. Kalau dorang rasa dorang mau organisasi yang sering melakukan salah laku tu, dorang akan biarkan. Tapi kalau dorang mau jaga organisasi ini kekal bersih, kekal dihormati, dia bukan saja gah di pentas akademik, tetapi sifar rasuah tu, budaya memberi aduan yang benar itu adalah sangat penting. Jadi kadang-kadang sebenarnya aduan ini dia bukan sekadar untuk laporkan kesilapan saja, sebab sebenarnya aduan ini juga sebenarnya tempat untuk kita kenal pasti apa yang kita perlu tambah baik dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa setiap aduan tu dia perlu disampaikan secara bertanggung jawab. Dia kena bertanggung jawab dengan apa yang dia adukan, apa yang dia berikan. Dan dia perlu beretika lah, dia ada fakta yang sebenar. Dia bukan dibuat sebagai senjata untuk kepentingan diri sendiri tadi. Jadi bila budaya ini difahami dengan baik, dia akan membantu organisasi secara seluruhannya untuk lebih telus, dipercayai dan lebih dihormati. Dan harmoni lah kan. Sebab saya pasti integriti itu adalah teras keunggulan organisasi. Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana sudi datang ke podcast kami hari ini. Terima kasih jemputan. Alhamdulillah. Okay. Baik semua,
Jangan lupa untuk join, follow Studio 9. Next kita akan berjumpa lagi dengan Puan Maslina di episode akan datang. InsyaAllah. Boleh kan Puan? InsyaAllah kami sentiasa membantu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Bye bye.